Bila dijadikan universiti, diletak yang di Pertuan Agong sebagai chancellor. Kerana yang di Pertuan Agong tugasnya di antaranya sebagai ketua agama, yang di Pertuan Agong juga sebagai ketua untuk melindungi orang Melayu. Sebab itu dia dijadikan chancellor ITM, dan di bawah kuasa yang di Pertuan Agong menentukan ITM untuk 100% Bumi Putra. Kalau peruntukan 153 digunakan, Bumi Putra boleh diberi beasiswa. Kaum-kaum lain boleh kacau atau tidak? Boleh ganggu atau tidak? Kenapa UMNO khianati pasal 153? Hah? Para hadirin yang dihormati sekalian, maka tuan-tuan sekalian, di atas penerangan-penerangan kita, orang Tionghoa mulai berubah. Mereka tak takut kepada Parti Keadilan, tapi mereka takut BA sebab PAS do dalam. Tapi bila Tuan Guru Nik Aziz sendiri mengepalai soal mendekati dengan orang Cina ini, terutama di sudut Islam, Tuan Nik Aziz nak bagi hilang yang mengatakan orang Melayu saja Islam. Dia bawa tu imam daripada negeri Cina untuk jadi imam sembahyang tarawih di Padang Bas Kota Baru. Apa tujuannya? Supaya orang Melayu Kota Baru dapat tengok, oh tu imam kita Cina no. Rupanya Cina ni kalau alim boleh jadi tu imam kita no. Melayu kalau bangang rupanya tak boleh jadi tu imam no. Ini tuan-tuan sekalian dasar dakwah yang diperkenalkan supaya orang Melayu mesti menganggap mereka Islam, ada kaum lain juga beragama Islam. Jadi para hadirin yang dihormati sekalian, setelah 3 hari kempen berjalan, kita dapati harapan kita untuk menang di Lunas sudah jadi 50-50. Naik dah 10% daripada hari mengundi. Sampai besok nak mengundi, kita yakin menang. Walau bagaimanapun kita ada laporan-laporan mengatakan pukul 9 pagi lebih kurang 12 bas pengundi hantu akan tiba. Kalau masuk hantu itu berat. Maka tuan-tuan sekalian, seperti yang tuan-tuan tahu, hasil daripada kerja kuat, maka kita mencapai kemenangan di Lunas. Kemenangan di Lunas ni jangan tuan-tuan anggap kemenangan kecil. Jangan anggap kecil. Ini pelihara kecil, kemenangan besar. Sebab 45% orang Melayu BA boleh menang. Kerusi-kerusi yang macam itu di sebelah pantai barat Parlimen ada 69. Kalau perubahan orang Cina tuan-tuan sekalian daripada tahun 99 20% sahaja meningkat menyokong Barisan Alternatif, sudah tentu paling kurang 4 buah negeri pergi, iaitu Selangor, Kedah, Pahang, Perlis. Dalam perkiraan kita dulu tuan-tuan sekalian, Selangor tak masuk BOP. Bila kita sebut PAS nak memerintah 4 buah negeri ini, Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu, ni saja. Sekarang tuan-tuan sekalian, dengan lulusnya pendaftaran baru, Izan Muhammad Nur kalah di Shah Alam 1,400 undi. Pengundi baru di Shah Alam 20,000. Mengikut analisa Lunas, 80% pengundi baru mengundi Barisan Alternatif. Artinya 20,000 pengundi baru di Shah Alam, 16,000 akan mengundi BA, 4,000 akan mengundi BN. Ruyuk atau tidak BN di Selangor? Ruyuk atau tidak? Pilihan raya di Selangor kalau berlaku sekarang, now, al-an, sekarang, Selangor akan jatuh kepada Barisan Alternatif. For sure. Tapi kita lapik dengan Islam mengajar, insya-Allah. Sebab kita tidak tahu besok apa akan berlaku. Dr. Hatta Ramli kalah 800, pengundi baru Gombak 15,000. Can you imagine? BN dia boleh rela hilang Kelantan, hilang Terengganu, hilang Kedah pun saya kata UMNO Barisan Nasional rela lagi. Tapi mereka sama sekali tidak rela hilang Selangor. Kerana Selangor tuan-tuan sekalian, jatuh Selangor
seperti jatuh kerajaan pusat kepada parti lain. Karena di Selangor lah ada UKM, ada UM, ada UPM, ada UiTM, ada Porim, ada Sirim, ada Pusat Tenaga Atom, ada EPF, segala-galanya di Selangor. Di Selangor sekarang saya masuk bank, mana-mana bank, nampak muka saya takbir dalam bank. Ni khani bank, pegawai di dalam no Allahu Akbar, bos bank pun keluar. Oh yang mak sabu, sila masuk ke markas PAS. Bank dia panggil markas PAS. Saudaraku yang dihormati sekalian, dalam keadaan begini rupa, bolehkah sebuah kerajaan di mana pemimpinnya menikmati segala-galanya masa berkuasa, mereka sanggup hilang kerajaan? Mereka sanggup atau tidak? Tak sanggup, itulah, dalam keadaan itulah maka tangan perpaduan dihulur. Tangan ini kalau dihulur padaku, ku pakar dengan kabat. Cis! Setelah badan kamu korap, panau, barah, semua penyakit ada, kamu nak bersalam dengan kami? No. Bukan kita cakap besar, bukan kita angkuh, bukan kita sombong. Perdana Menteri inilah yang jadi timbalan Perdana Menteri menghancurkan kami di Kelantan dan pasti keluar daripada Barisan Nasional. Perdana Menteri inilah juga sekarang hulur tangan perpaduan. Boleh kita percaya? Boleh atau tidak? Hei Mahathir, go lah kamu, gone with the wind. Sebab mereka lihat, tuan-tuan sekalian, Johor, ya kita tahu pilihan raya lepas tak banyak buat perubahan, tapi sudah mesyuarat selepas pilihan raya berapa bulan ini, lebih kurang berapa setahun lepas pilihan raya, tiap-tiap bulan kami mesyuarat. Johor lah paling ramai sekali menjadi ahli PAS sekarang ini. Tiap-tiap bulan kita terima borang yang paling banyak daripada negeri Johor. Kelantan, Terengganu tak ada arah, sebab habis kami kukut sampai ke bawah dah. Sebab itu Johor paling ramai, kerana UMNO masih banyak. Hadirin yang dihormati sekalian, perpaduan ini ulur semata-mata untuk menyelamatkan UMNO. Saya setuju 100% dengan Pak Daeng dan Salahuddin Ayub. Orang Melayu sekarang tidak berpecah, yang berpecah ialah UMNO. Betul atau tidak? UMNO yang berpecah, orang Melayu padu. Kalau pergi di Kedah, Kelantan, Terengganu yang dianggap pecah, dulu kape mengkape. Sekarang orang yang mengkapekan orang itu kebanyakannya telah masuk UMNO. Di antaranya Wai Ismail Macang, Ghazali Losong, Nakasone, Ustaz Umar Khalid, apa lagi, bukan Mano Gadut ni, Mano Idris. Mereka ini tuan-tuan sekalian kebanyakan yang telah berada dalam UMNO. Kape mengkape telah berkurangan, kenuri kenara pergi. Saya sendiri tuan-tuan sekalian, rumah Tok Pengulu UMNO, kahwin saya pergi, matian orang pergi. Bahkan kalau orang nak naik ikan di Kuala Kedah, saya pergi tunggu tepi tu. JKK UMNO, sekali dia bagi udang pada saya 1 kilo, ambillah yang berhormat, kerana wakil rakyat kami tak pernah mari tengok kami naik daripada laut. Mereka kasih pada aku sekarang ini. Saya ke laut bersama mereka, bersama dengan nelayan, bersiang ikan bersama mereka. Mereka seronok. Di parlimen, kita cara parlimen, balik kampung, pergi ke laut. Maka pemimpin UMNO kampung ni dia kata, Allah, habislah kita UMNO pakai tak muat dah macam ni. Hadirin yang dihormati sekalian, saya juga setuju dengan rakan-rakan yang lain untuk bertemu dengan pemimpin UMNO bila-bila masa, bincang masalah negara, masalah kehakiman, masalah ekonomi, masalah lain, bukan masalah perpaduan Melayu. Setuju? Karena orang Melayu sekarang berpadu di bawah PAS dan Adil, sedang meninggalkan UMNO secara besar-besaran. Hadirin yang dihormati sekalian, kenapa UMNO begini teruk tuan-tuan sekalian? Kenapa? Zaman Tengku Rahman
ada teruk tapi banyak orang baik. Zaman Tun Razak, UMNO kuat. Zaman Hussein On bertahan. Zaman hak ni lah tuan-tuan sekalian. Beliau mulakan kempennya sebagai Perdana Menteri untuk melaksanakan bersih cekap amanah, mengejar rasuah hingga ke lubang cacing. Ini janji Dr. Mahathir yang menyebabkan anak-anak muda menyokong UMNO. Lepas itu program pengswastaan dibuat secara besar-besaran. Walaupun ahli-ahli ekonomi menegur cara pengswastaan ini berbahaya, tidak telus. Lebih 500 agensi kerajaan diswastakan, daripada api, telefon, pos sampai kereta api. Program pengswastaan ini tuan-tuan sekalian, ada pandangan pakar ekonomi Profesor Engku Aziz, ada pandangan Profesor Dr. Jomo Sundram dan lain-lain lagi. Dalam negeri dan luar negeri mengkritik cara pengswastaan. Dr. Mahathir kata, siapa yang mengkritik itu ejen asing, tak suka melihat negara ini maju. Ini tuduhan dia selalu. Siapa pun tak berani kritik sebab dia labelkan begitu. Akhirnya bila berlaku kejatuhan ekonomi tuan-tuan sekalian, seperti kata Pak Daeng tadi, masa untung kroni dia dapat, masa rugi kita lah rakyat kena pikul. Saya dah senarai tuan-tuan sekalian laporan pokok korporat pada saya, nak baca tak larat. Baca ni kita habis kedua. Kita bagi contoh tuan-tuan sekalian. Kita bagi contoh, kita tengok Halim Saad saja, dia seorang dia boleh berhutang sampai 15,000 juta. Artinya kalau jadi apa-apa pada dia, bankrupt atau tidak negara? Halim Saad saja 15 bilion. Siapa Halim Saad? Kroni UMNO dan kroni Dr. Mahathir Mohamad. Ini tuan-tuan sekalian, puak-puak korporat ni buat. Siapakah di dunia yang berhutang 15 bilion dan masih boleh berhutang? Jawabnya Halim Saad. Siapakah yang dapat pengecualian Suruhanjaya Security untuk melakukan chain listing? Artinya listing di bursa saham tidak ikut peraturan. Siapakah yang boleh menangguhkan penyandaran syarikat Time.com kerana keadaan pasaran yang parah? Siapakah pada zaman senangnya mempunyai modal shareholder 4 bilion tapi mempunyai hutang 25 bilion, menjadikan nisbah hutang dan harta 5:1, tak pernah berlaku dalam dunia. Ini suatulah satu contoh kroni. Masa senang dia untung, masa rugi mereka mula jual dan rakyat kena pikul. Syarikat-syarikatnya termasuk LRT dan sebagainya, kita kena beli tak lama lagi yang nilainya lebih kurang 6 bilion. 1.7 bilion untuk menyelamatkan Tan Sri Tajuddin Ramli. 750 juta untuk menyelamatkan syarikat angkut tai IWK. Sudah lebih 6 bilion dimasukkan ke perwajah untuk menyelamatkan Eric Chia dan perusahaan besi kesayangan Perdana Menteri. Semuanya itu wang kita. Boleh faham? Bila ada teguran dalam UMNO sendiri mula luar, dalam UMNO mula tegur, pam, lebam mata duduk dalam kamu. Akhirnya tuan-tuan sekalian, kita lihat keadaan negara sudah jadi kelang kabut. Dalam keadaan keputusan pilihan raya, orang Melayu telah menolak UMNO. Adakah Dr. Mahathir insaf selepas pilihan raya tahun 99? Insaf atau tidak? Sedikit pura-pura insaf selepas kalah lunas, tapi tak insaf langsung. Kita lihat perjanjian mula dinafikan, dirombak. Selalunya yang rombak perjanjian ini kerja Yahudi. Betul atau tidak? Piagam Madinah ditandatangani tahun ke-5 Hijrah, perang Ahzab, mereka rombak perjanjian. Di Palestin 3 perjanjian. Perjanjian Wye River, perjanjian Oslo, Camp David. Ketiga-tiga tidak dihormati oleh Yahudi, membunuh umat Islam sekarang hampir 400 orang dalam masa 2 bulan.